Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episod yang lalu kita cerita tentang kehidupan Nabi sebagai anak yatim, kehidupan yang susah, dan kita sebutkan apa maksud anak yatim, apa yang sepatutnya menjadi prioriti supaya anak yatim membesar dengan mendapat belayan kasih sayang, mendapat perhatian, bukan hanya soal makan minum. Dan satu benda yang juga kita sebutkan, kecelakaan yang besar adalah orang menggunakan agama menindas, menekan anak yatim dan escape ataupun melepaskan diri dengan kata kami buat hal-hal yang kelihatan agama. Dan kita pula sebahagiannya mendiamkan atau membiarkan, bahkan lebih teruk membela. Jadi kita kena jadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan hak anak yatim dan lindungi mereka dalam keadaan sekalipun. Dan penting juga untuk kita tekankan, ramai sahaja anak-anak yang hari ini, kalaupun ada ibu dan ayah yang ada, bukanlah dah meninggal, ayahnya dia bukan anak yatim, tapi kehidupan mereka itu rutinnya macam anak yatim. Emosinya tidak diperhatikan, tidak mendapat sentuhan, tidak mendapat kasih sayang. Dan saya ada pengalaman misalnya dalam banyak ziarah-ziarah dan juga pengalaman interak berhubung dan ni, kita boleh lihat perbezaan anak-anak yang dipeluk, yang dijaga dengan anak-anak yang sebahagiannya unwanted child. Anak yang tidak diingini. Daripada kehamilan lagi, dia tidak diingini. Dan itu satu keadaan yang sangat memilukan. Dan bila dia lahir, dia sentiasa dimarahi, dia sentiasa dipukul. Dan saya sebutkan Nabi SAW tidak pernah memukul anak-anak walau sekali. Itu satu perkara yang kita mesti ulang-ulang kita sebut. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak pernah pukul anak. Dan antara pengalaman yang cukup memeritkan adalah saya melihat anak-anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun dipanggil dengan panggilan-panggilan buruk oleh ayah dan ibu mereka sendiri. Dengan carutan, makian. Baru ni ada, saya sebut tempat kan, orang pergi cari pula. Tak jauh dari sini, saya tengah potong rambut. Datang seorang ayah dengan anak kecil, umur mungkin 6 tahun, 7 tahun. Anak kecil, dia berlari lah. So, ayah dia tegur 2 kali, 3 kali, tak dengar. Sekali ayah dia panggil, "Woi, babi! Macam mana duduk?" Ayah pun semangat. So, sebahagian kelompok masyarakat, itu satu perkara yang menjadi satu kebiasaan. Dan kita lihat kemudian, kita tanya mana anak ni belajar cakap macam ni, macam tu, probably daripada parents, daripada rumah. Dan demikian juga, uh, saya berjumpa dengan aktivis-aktivis yang kalau pergi ke kawasan-kawasan perumahan, moga Allah bantu, moga Allah mudahkan, tambahkan rezeki keluarga dalam kesusahan. Tapi anak-anak yang terbiar ni sangat ramai. Waktu malam kita boleh tengok sampai ke 12, sampai 1 pagi. Memang terbiar je. Dan tak ada orang, tak ada siapa kisah, tak ada siapa cari pun kalau dia tak balik. Dan bukan sekali dua, dah banyak kali kami jumpa anak-anak yang macam tu. Dan ini semua walaupun ayahnya ada, ibunya ada, mereka hidup macam anak yatim. Bahkan mungkin lebih teruk daripada anak yatim. Jadi ini semua perkara-perkara yang kita anggap masalah sosial yang kita mesti hulurkan tangan, turun tangan dan lakukan sesuatu untuk membantu. Dan tak payah fikir besar sangat, kita fikir dalam lingkungan kita ni. Berapa ramai yang tinggal dalam qaryah kita ni yang ada masalah begitu, bagaimana kita boleh bantu. Kita bukan nak judge, kita bukan nak hina, nak ejek dia, tak. Siapa yang kita boleh bantu. Dan antara perkara yang dalam buku ni disebutkan adalah usaha-usaha bagaimana, dia satu chapter, dia punya chapter dia adalah if you catch them early. Ini chapter nombor 4, if you catch them early, itu maksudnya kalau kita dapat bantu mereka awal, banyak masalah akan selesai. Kalau kita invest duit pada peringkat terawal kehidupan kanak-kanak, kita akan jimat banyak di penjara, di hospital nanti. Dan mereka tunjukkan beberapa projek-projek yang besar dan berjaya, yang pergi kepada ibu yang memang waktu dia mengandung dia isap rokok, dia minum arak, anak tu keluar cacat, anak tu keluar deformed, ada fetal alcoholic syndrome, dia tunjukkan gambar dalam muka ni ada. Dan itu semua adalah kadang-kadang mereka tak dapat bimbingan dan nasihat, tak boleh buat macam tu. Sampai ada satu bab tu dia cerita, ada orang datang beritahu kau tak boleh merokok sewaktu kau hamil. Dia kata, excuse me, anak ni dia tak nak baby tu. Dah ambil banyak daripada hidup aku. Dan dia tak boleh ambil sigaret ni daripada aku. Ada orang yang terperangkap dalam situasi-situasi yang
Kadang-kadang kita tengok, oh dia membesar pun dalam environment yang tidak membantu. Jadi kita bukan di sini untuk menghukum, kita bukan di sini untuk menjauhkan lagi mereka, tapi kita datang untuk mengajak kepada kebaikan dan membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tak kira Muslim ataupun tidak. Nabi SAW kita adalah rahmat kepada seluruh alam. Jadi itu antara bab yang penting kita sebutkan, dan dalam episod yang ke-10 hari ini, uh, ada satu bab yang sangat popular dalam sirah Nabi SAW ketika Nabi sudah menjengah usia 12 tahun. Sudah berapa tahun Nabi duduk dengan Abu Talib? Lebih kurang 4 tahun. Tentunya 4 tahun ini penuh bermakna. Abu Talib menjaganya dengan cukup baik. Dan Nabi SAW melihat Abu Talib itu adalah figura ayah lah. Nak mengadu, nak rasa, nak tumpahkan rasa, perasaan itu kepada Abu Talib dan kepada ibu isteri Abu Talib ataupun ibu Nabi SAW yang kedua, iaitu, ataupun yang ketiga lah selepas semua iman, iaitu Fatimah. Jadi apabila Nabi sudah berusia 12 tahun, Abu Talib, seperti mana bisnesmen lain di Mekah, dia siap packing nak pergi berdagang ke Syam pada musim panas. Dan riwayat sirah merekodkan bahawa Nabi SAW merayu untuk ikut, jangan tinggalkan dia. Dan saya rasa tak susahlah kita nak bayangkan anak-anak kita pun kalau kita nak pergi travel ke mana, dia pun nak ikut sekali lah. Tapi Abu Talib beritahu, tak boleh, ini perjalanan jauh, orang tak bawa anak-anak kecil. Perjalanan yang panjang, bahaya, penat dan tidak sesuai untuk bawa anak-anak kecil sebab mereka hanya berhenti rehat beberapa kali sahaja. Sebab selalunya kalau kita bawa anak kecil, kita tahulah berapa kali kena berhenti dekat R&R. Baru tadi pergi tandas, baru gerak nak pergi tandas lagi. Macam itulah situasi anak-anak kan, biasalah. Dan dia tidak mahu ditinggalkan, sehingga Abu Talib ni walaupun ditegas orangnya, dia menjaga kepentingan Nabi SAW, akhirnya hatinya cairlah dengan pujuk rayu dan akhirnya dia bersetuju untuk bawa Nabi SAW. Satu perjalanan yang panjang. Kalau dalam buku ni ditunjukkan lakaran mapnya bagaimana Nabi SAW daripada Mekah bergerak naik ke utara sampai ke Madinah, naik lagi sampai ke sempadan Syria dekat satu tempat nama dia Busra. Dan menjadi kebiasaan mereka kalau travel, mereka akan lalu di situ, dan di sana ada satu tempat untuk mudah faham, dia macam research center ahli kitab. Tempat rahib duduk dekat situ. Dan berdekatan dengan tempat research center ini, tempat kafilah dagang berhenti dan berehat. Dan selama ini kalau mereka lalu di situ, nama the director of that research center yang ada waktu itu nama dia Buhaira ataupun Bahira. Okay? Ada buku sirah tulis Buhaira, ada tulis Bahira, tapi nama dia Bahira atau Buhaira lah. Dia duduk di situ dan dia tidak pernah keluar dan tak pernah bagi sebarang perhatian kepada mana-mana kafilah dagang yang lalu daripada Mekah, sebab dia tahu orang-orang ni tak membaca dan tak menulis dan tidak ada apa-apa maklumat tentang kitab. So dia tak bagi keutamaan. Sampailah pada ketika Nabi join trip ini, ketika kafilah dagang Abu Talib berhenti dekat research center ini, dekat Busra ini, Bahira ni nampak tanda-tanda yang menurut pengamatan dan bacaan dia, ini adalah tanda-tanda dalam kitab sebelumnya menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman sudah tiba. So kemudian dia buat apa? Dia panggil kawan-kawan ataupun anak-anak murid dia, rakan-rakan pengkaji dia, dia buat satu jamuan yang besar, mengajak semua kafilah dagang tu datang dan makan. Dan semua orang pelik, kita tak pernah dijemput ni. Kenapa kali ni tiba-tiba ada RSVP? Sebelum ni tak pernah. So dia dijemput. Bila dijemput, mereka semua naik dan melihat makanan yang disediakan, makan. Tapi Bahira kata, ada siapa-siapa yang tak ada ke kat sini? Mereka tahu kami tinggal seorang budak kecil jaga barang-barang dengan unta dekat bawah. Bahira yang dia nak jumpa tu yang itu. So dia kata, tak boleh ada siapa-siapa yang ditinggalkan, bawa naik sekali. Anak tu semua orang mesti datang dan makan. Dan dalam riwayat ni cerita, bila Nabi SAW naik, tu usia 12 tahun, dia bertanya banyak soalan kepada Nabi SAW, dan daripada jawapan-jawapan yang diterima daripada Nabi SAW, Bahira ni jadi cemas.
Dan dia minta tengok belakang Nabi SAW. Belakang Nabi SAW ni ada satu tanda kenabian tu. Dalam riwayat Tirmizi ni sebut sebesar buah apple. Tapi buah apple dulu kecil je. Buah apple kita dah GMO kan. Besar. Kecil, ataupun ada sebahagian ulama yang sebut sebesar telur burung puyuh lah, kalau kita boleh sebut lah. Kecil belakang ni sebagai tanda kenabian. So dia tengok semua tu, dia tanya siapa yang jaga anak ni, dan mereka semua tunjuk kepada Abu Talib. Dan Abu Talib ditanya oleh rahib ni, kau siapa kepada anak ini? Dia kata, aku ayah dia. Sebab dia jaga macam anak dia sendiri. Dia kata, aku ayah dia. Dia kata, tak mungkin anak ni ada ayah. So dia kata, okey, aku pakcik dia. So dan dia berikan amaran, anak ini ada semua tanda-tanda yang kami tahu. Kamu ni bukan orang yang baca kitab, kamu tidak tahu. Tapi kami semua tahu, tanda-tanda ni jelas ada pada dia. Dan kalau kau teruskan perjalanan, engkau akan ditahan nanti di checkpost Rom, kerana mereka juga tahu tanda-tanda ini dan anak ini akan diambil. Aku berikan nasihat supaya kau balik semula ke Mekah. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi, kisah ni ada beberapa sumber. Yang paling kuat paling berautoriti adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi. Dan hadis ini ada banyak riwayat yang saling bercanggah. Termasuklah riwayat lain bagi tahu tentera Rom dah datang nak arrest, nak tangkap Nabi SAW, dan Bahira ini yang negotiate untuk jangan, dan minta Abu Talib bawa balik dengan segera. Dan satu lagi riwayat kata Bahira sorokkan Nabi SAW dan bagi tahu dekat tentera yang datang cari, tak apa, tak ada benda yang korang cari. Dan ada juga riwayat yang cerita mereka tanya kepada Bahira ni, apa yang buatkan kau tahu maklumat ni? Dan dikata, kami ahli kitab, kami membaca, mengkaji, dan kalau kamu lihat tadi waktu kamu datang dengan anak ini, awan memayungi dia sepanjang perjalanan. Dan ada satu lagi bahagian daripada hadis ini yang cukup pelik, yang menyebabkan hadis ini oleh sebahagian ulama yang kritikal, mereka tolak riwayat inilah. Mereka kata ini tidak pernah berlaku. Okay? Kenapa? Dalam hadis tu ada satu bahagian akhir dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ni, ketika dia minta Abu Talib balik, dia hantar sekali Abu Bakar dan Bilal bersama. So, Abu Bakar umur berapa? 2 tahun beza dengan Nabi SAW, probably 10 tahun. Bilal lahir 10 tahun selepas Nabi lahir. Saya 2 tahun lah. So Ibnu Katsir, Az-Zahabi, ramai imam-imam besar yang menganalisa semua riwayat-riwayat ini, dan mereka kata satu, tak ada riwayat yang kuat. Even hadis yang Tirmizi ini ditarafkan sebagai dhaif, lemah. Tapi disebabkan ada maklumat-maklumat bercanggah ni, sebahagian ulama menolak sama sekali riwayat ini. Dan kenapa riwayat ini sebahagian ulama letakkan dalam buku-buku sirah dan sebahagiannya kritikal untuk menolak? Sebab ada 2 faktor penting. Yang pertama, sebahagian pengkaji orientalis, mereka mencari macam mana nak buktikan bahawa Nabi Muhammad ni dia dapat ilmu tentang Yahudi, Nasrani daripada somewhere. Sebab mereka nak tolak wahyu tu. Kat mana dia dapat? Jadi mereka kata, jumpa dah. Waktu dia singgah, dia ikut Abu Talib pergi ke Busra tu, dia jumpa dengan rahib ni, dia belajar daripada rahib ni, daripada Bahira ni. Yang kalaupun betul riwayat ini, tak masuk akal sama sekali. Mungkin pertemuan 30 minit, 40 minit, dan Nabi boleh cerita dalam Quran ada sedemikian banyak perkara tentang kisah-kisah daripada Yahudi dan Kristian. Mana mungkin Nabi dengar, hafal semua dan semuanya diceritakan pada waktu itu. Tak make sense. Jadi sebagian ulama kata riwayat ni kita tolak sama sekali. Jadi tak timbul langsung pun isu Nabi belajar daripada mana. Riwayat ni pun tak berlaku, ada banyak perselisihan
maklumat ataupun macam tadi, umurnya tak tally dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kenapa sebahagian ulama juga memasukkan dan kata ada validity? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa tempat di Quran bagi tahu ketibaan Nabi SAW telah dimaklumkan kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu, mereka lebih kenal, lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka kata, ini salah satu tanda rahib ini dia kenal, dia tahu. Jadi ada juga para ulama yang kata, okey, mungkin ia berlaku, tapi setakat itu sahaja. Tak dapat dipastikan ada orang kejar, nak tangkap, Nabi dihantar balik, itu semua tak dapat ditentukan. Dan ulama yang tolak pula kata, kalau betul ini berlaku, kenapa tidak walau sekali Abu Talib diingatkan? Ingat tak dulu masa kau bawa Muhammad 12 tahun, kita jumpa Bahirah ni, dia cakap apa? Kalau ingat, dah boleh terima kan? Tapi tidak langsung sama sekali ditimbulkan, bukan hanya oleh Abu Talib, mana-mana orang yang ada di Mekah yang join trip ni, tak ada siapa-siapa pun yang recall. Jadi ada banyak kesamaran terhadap riwayat ini, dan kalaupun riwayat ini penting untuk kita kata Nabi special, tanpa riwayat ini pun Nabi tetap special. Kita tidak perlukan macam mana kita cerita tentang kelahiran Nabi ada macam-macam kan. Kisah-kisah jatuhnya istana, terpadamnya api Majusi, semua tu tidak ada sumber. Semuanya itu rekaan. Jadi kita kata tak ada pun Nabi tetap tinggi dan mulia. Sama juga dalam kisah ini, kita tidak dapat pastikan bahawa ia benar-benar berlaku. Kalaupun ada, riwayat hadis itu cukup mencurigakan. Maklumat-maklumatnya tidak tally. Dan kenapa Bilal pula boleh ada dalam trip ini? Siapa yang bawa dia? Contohnya. Okay? Jadi itu antara perkara yang diselisihkan oleh para ulama hadis. Dan tapi nanti kita akan ada kisah yang Nabi SAW yang betul-betul akan travel pergi berdagang tu. Itu insyaAllah akan datang dalam kelas yang akan datang. Cuma kita nak sentuh sikit sebelum kita habiskan episod ni. Nabi SAW tidak belajar tentang Yahudi dan Nasrani daripada mana-mana rahib. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. So ketika Nabi SAW sudah berusia 12 tahun dan seterusnya, Nabi masuk ke alam remaja. So ada beberapa riwayat yang menarik dalam sirah Nabi SAW, seperti mana anak-anak remaja hari ini bila dia dah mula timbul rasa ingin tahu yang tinggi, baru nak kenal hidup. So dia akan teruja nak cuba benda-benda yang baru. So dalam sirah Ibn Hisham diceritakan Nabi SAW pada ketika itu dah mula mengembala. Nabi dah duduk dengan kawan-kawan dia, dan kawan-kawan dia bila duduk tu dia akan cerita. Dia orang pergi dengar nyanyian, pergi tengok persembahan tarian, dan Nabi SAW mula rasa ingin untuk dengar dan lihat sama. So dalam satu hari Nabi SAW pesan kepada kawan-kawan dia, boleh tak tolong jaga kambing-kambing ni, dia nak pergi dengar. So kita mungkin lagi konsert, pergi club, nak pergi dengar dan tengok nyanyian tu. So Nabi SAW dalam riwayat ni cerita, dia pergi, dia dah mula dengar nyanyian tu dan ditanya pada orang, ada apa hari ni? Dia kata ada majlis perkahwinan, ada tarian, ada wanita dan segalanya. Tapi Nabi sejurus mendengar muzik-muzik nyanyian dan tarian tu, Nabi tertidur. Dan hanya terjaga keesokannya disebabkan disinari sinaran matahari. So, bila Nabi bangun, dah terlepas. So Nabi balik, barangkali kawan-kawan kata, apa? Tertidur. So dia orang kata, hari ni kau pergi sekali lagi, kami akan jaga kambing-kambing, kau pergi sekali lagi. So Nabi SAW pergi sekali lagi, hal yang sama berlaku, Nabi baru sahaja mendengar, Nabi sekali lagi tertidur dan bangun keesokannya disebabkan sinaran matahari. Dan Nabi SAW sebut, dia tahu seolah-olah ada kuasa yang melindungi dia, jangan pergi. Lalu Nabi SAW dilindungi dari sejak usia awal supaya tidak
terdedah pada perkara-perkara yang lara ataupun kelalaian yang kebanyakan orang terdedah. So, ada satu hadis Nabi SAW sebut Allah takjub pada orang muda yang dia boleh menahan diri dia daripada perkara-perkara yang kebiasaannya orang muda buat. Dan hari ini tentu jauh lebih liar lah pilihan-pilihan yang ada tu. Ia boleh datang pada mana-mana sebab sudah ada dalam dunia tanpa batas ini. So kita sebagai ibu dan ayah tentunya kita tak boleh jadi macam orang selalu sebut macam burung unta masukkan kepala dalam pasir dan tak nak hadap realiti tu. Tapi setakat saya cek burung unta tak buat macam tu. Ini adalah fitnah terhadap burung unta. Dia maksudnya kita menutup mata dan kita anggap pandailah nanti dia akan uruskan pengalaman-pengalaman dia tu. Tapi kalau kita baca para ulama yang menulis tentang soal pendidikan ni, kita hendaklah menjadikan diri kita available untuk dia cerita semua benda-benda yang pertama kali dia alami tu. Sebab kalau tak dia akan dapat nasihat daripada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun tak tahu dapat nasihat tu dari mana. So itu jauh lebih bahaya mudarat. So dalam konteks ini Rasulullah SAW dijaga direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa lain Nabi SAW dan Sirah Ibn Hisham juga cerita Nabi bermain dengan kanak-kanak waktu itu dan salah satu bentuk permainan tu adalah mereka akan buka seluar, buka kain dan macam mana entah permainan tu, saya pun tak jumpa apa permainan tu. Dia orang akan ikat batu dan letak di belakang dan main. So waktu Nabi SAW nak join, kawan-kawan dia kata buka kain dan ikat batu macam ni. So bila Nabi SAW about to do that, nak melakukan hal itu, Nabi seolah-olah dipukul dan jatuh. Dan Nabi dengar, engkau tak boleh buat begitu. Itu ada juga dalam buku Sirah Ibn. Demikian juga dalam satu lagi peristiwa, Nabi diceritakan orang-orang Arab Mekah pun waktu ada kerja-kerja construction, angkat batu begitu, mereka juga buka kain sepenuhnya dan letak kain tu sebagai alas untuk angkat batu. So Nabi SAW disuruh oleh pakciknya untuk buka kain dan angkat batu. Sekali lagi Nabi SAW mengalami peristiwa yang seperti tadi. So Nabi SAW dilindungi daripada usia kecil, remaja, daripada melakukan hal-hal yang boleh mendorong kepada act of shamelessness, perbuatan-perbuatan yang apa kita panggil lah, aib ataupun malu lah, aib ataupun malu. Nanti kita akan lihat Nabi SAW bagaimana Nabi membesar dengan pakciknya, dengan atuknya yang menjadi orang besar, menjaga berhala-berhala ni, tapi Nabi tak pernah sembah berhala. Macam mana Nabi boleh tak sembah berhala? Macam mana Nabi tak pernah makan daging? Maksudnya Nabi pernah dihidangkan tapi Nabi dinasihatkan oleh seseorang jangan makan daging yang disembelih untuk berhala dan Nabi tidak akan sentuh sama sekali daging-daging yang disembelih untuk berhala. Nabi tidak pernah minum arak dan Nabi tidak pernah berzina. Dan semua itu ada satu orang ni. Dia meninggal sebelum Nabi jadi Rasul. Dan jarang-jarang sekali kisahnya diceritakan. Dan sebenarnya bila saya teliti, barangkali itulah dia mentor ataupun inspirasi pertama yang Nabi SAW ada, melihat orang yang melawan arus pada ketika itu. Dia salah seorang daripada golongan Hanif. Hanif ni orang yang dia tak sembah berhala, dia tak ikut Kristian, dia tak ikut Yahudi, dia kata dia mencari agama Nabi Ibrahim. Dan kisahnya sangat tragis juga. InsyaAllah yang tu kita akan cerita pada kisah ataupun episod yang akan datang. Jadi dalam kisah hidup Nabi ni, selepas ini saya sebutkan beberapa preview. Ada tinggal 2-3 kisah je sebelum Nabi SAW akan berkahwin dengan Khadijah. Semua episod yang kita cerita berawal ni, kita sebenarnya tidak ada banyak maklumat yang direkodkan. Yang setakat yang kita cerita ni, kita dah cuba gali sedalam yang mungkin dan keluarkan apa yang kita panggil boleh dipercayai lah, reliable sources. Yang tak reliable tu banyak lagi kan. Reliable yang disahkan, yang boleh diceritakan sebagai peristiwa yang berlaku. Dan nanti selepas Nabi SAW, lepas ni kita akan cerita Nabi jadi pengembala kambing dalam buku
Syekh Salabi, sirah yang besar 1000 lebih muka surat tu, dia ada satu chapter dia cerita detail kenapa Nabi SAW dilatih jadi pengembala kambing, kenapa semua Nabi-Nabi jadi pengembala kambing. Saya ingat nak cerita hari ni, tapi sebab kita kesuntukan masa, kita akan sambung nanti. Kemudian Nabi akan terlibat dalam satu peperangan. Sebagai anak kecil, Nabi berada sebagai assistant shooter. Peranannya dalam peperangan tu. Dan Nabi nanti pada usia 20-an, Nabi akan terlibat dengan satu perjanjian yang sangat signifikan dalam masyarakat Mekah. Nama dia Hilf Al-Fudul. Dan selepas itu, Nabi SAW akan mendapat tawaran untuk berbuat bisnes. Dan selepas itu, Nabi akan berkenalan dengan Khadijah radhiyallahu anha, berkahwin. Bermula daripada perkahwinan Nabi dengan Khadijah sampai Nabi dapat wahyu, ada 2-3 kisah saja yang signifikan. Dan selebihnya yang banyak itu nanti adalah selepas Nabi mendapat wahyu. So 10-12 episod pertama ni kita santai-santai lagi lah. Tara ni santai-santai lagi ni. Nanti lepas ni kita akan ada intense. Kita akan lihat banyak kisah-kisah yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Jadi kesimpulannya untuk episod ini, kisah yang tadi popular tu kita ceritakan, boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Ulama perselisihkan, tak perlu kita polemikkan sangat. Kalau orang kata tak, saya tak percaya kisah ni berlaku, tak apa. Kalau kita kata saya rasa tak percaya pun tak apa, tak ada signifikan dalam efek kepada kerasulan Nabi SAW pun tak apa, tak perlu diperselisihkan. Ini hanya riwayat sirah dan ulama-ulama besar sebelum ini pun telah perselisihkan. Dan satu hal yang saya lupa nak sebut adalah ada golongan orientalis yang cuba nak argue untuk kata sebenarnya watak Nabi Muhammad ni pun tak wujud. Ini adalah semua rekaan. Ini adalah semua adalah bayangan. Imaginasi historians ataupun penulis-penulis sejarah Arab yang mereka satu watak yang sebenarnya tak pernah ada. So, dia ada satu ekstrim ke sana tu lah. So, kalau kita dengar ulama-ulama yang berada di barat, mereka lebih kritikal dengan riwayat-riwayat macam ni sebab mereka berdepan dengan situasi yang orang nak cuba cari kat mana point nak bagi tahu sebenarnya Nabi ni tak dapat wahyu atau dia tidak ada so-called the messenger of God tu, tidak ada. Berbeza dengan kita, tentunya kita dalam suasana kita semua dah insya-Allah beriman sepenuh hati, kuat, yakin, dan hanya dalam proses ini kita belajar dan kita sebutkan apa yang kuat sandarannya, apa yang boleh diperselisihkan atau ditinggalkan oleh para ulama. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. InsyaAllah minggu depan insyaAllah kita akan sambung dengan kehidupan terakhir bahagian daripada kehidupan Nabi SAW ketika usia muda, dan seterusnya kita akan masuk ke zaman perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah dan seterusnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.